Umat yang tak faham hakikat Islam ni, kita tak boleh nak paksa dia. Kaedah mudah analogi saya nak tunjuk senang satu je. Seorang budak kecil macam si kecil bawah ni. Kita nak ajar dia 1 plus 1 equal 2 kan. 1 plus 1 equal 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dia kata, Daddy, it's not 2, it's 10. 1 plus 1 is 10. Kita pun tengok, budak ni apa jadi kalau kita kata, kalau kita tarik telinga kan, cubit dia, pukul dia, dia akan terima. Tapi terima tu sebagai hanya satu benda yang tak tenang ke hati dia, sebab dia dipaksa supaya menerima 1 tambah 1 sama dengan 10, sama dengan 2. Asal dia 1 tambah 1, dia rasa 10, tapi kita kata 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi cara yang baik kita nak ajar budak kecil ni, kita bagi apa? Anakku, tengok ni, mak ada gula, 1 gula tambah 1 gula berapa? 2. Itulah kaedah yang saya nak tunjuk, mana umat Islam perlu mendapat didikan yang baik. Wallahu a'lam. Jazakallah, terima kasih kepada Ustaz kerana memberikan pandangannya lah tentang bagaimana Islam dan juga mereka kan selari sebenarnya benda ni. So untuk soalan terakhir kan, untuk forum kali ni kan, semua sikit lagi satu soalan ya. Saya nak tanya kepada ni lah, Puan Syarina kan. Tadi Ustaz dia kata tentang bagaimana kalau kita nak jadi nak selesaikan masalah ni adalah salah satu melalui kita mendidik kan. Macam mana kalau mendidik budak-budak tu 1 campur 1 jadi 2 tu susah kan sebenarnya kalau kita tak ajar dengan sebaik-baiknya. So saya nak tanyalah kepada Puan, apakah pandangan Puan lah tentang pendidikan dalam Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita dah sedar bahawasanya sistem pendidikan ni satu sistem yang sangat penting lah kan untuk diri kita. Dan ini juga saya tekankan di sini bahawasanya sistem pendidikan yang sepatutnya ialah sistem yang mendidik kan, ataupun sistem yang mentarbiah seseorang individu tu untuk jadi satu unit yang berfungsi ataupun satu functional unit dalam masyarakat. Maksudnya dia bukan sekadar menjadi robot-robot hidup yang buat kerja secara rutin setiap hari tanpa berfikir dan tanpa ada matlamat hidup yang jelas. Jadi itu yang kita nak lahirkan daripada sistem pendidikan yang sebenar, kan? Okey. Kita sebagai Muslim, kita telah diberi Al-Quran dan Sunnah, kan? Dan sepatutnya kedua-dua sumber ini memandu hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini kan. Okay. Kalau kita tengok balik sejarah macam mana tamadun Islam itu berjaya melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat kan. Antaranya yang terkenal siapa? Ibn Sina, selalu dengar kan. Al-Khwarizmi, Ibn Khaldun, Ibn Rushd, banyak lagi kan. Semua Ibnu yang ada lah kan. Jadi kalau kita tengok balik macam mana mereka boleh jadi sehebat ini, kita tengok pada sistem pendidikan mereka kan. Kalau tengok tokoh-tokoh ni, zaman kegemilangan tamadun Islam ni, bahkan dari zaman Rasulullah SAW sendiri, kanak-kanak dari kecil diajar untuk menghafal Al-Quran kan. Maksudnya mereka tak terapkan ilmu lain kecuali ilmu Al-Quran kan. Belajar hafal Al-Quran, so bila dah makin dewasa barulah masuk ilmu perkhususan, buat medik ke, nak jadi lawyer ke, apa-apalah, nak belajar ilmu menunggang kuda ke, apa-apalah kan. Jadi maksudnya dari kecil mereka dah diajar untuk menghidupkan Islam itu sendiri kan. Macam mana mereka diajar untuk menjadikan, mereka dididik untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kan. Saya kaitkan juga dengan perkembangan anak-anak kan. Saya pengetua Nazim kat sini, banyak dia dengan budak-budak kecil kan. Every time ada program keluarga, setiap hari Sabtu tu semua anak-anak dihantar ke rumah saya kan. Jadi kalau kita tengok anak-anak ni ada banyak level lah. Saya tak akan sentuh kat sini. Kalau saya nak cakap tentang psikologi anak-anak ni, esok pun tak habis kot kan. Tapi nak kata kat sini, anak-anak ni sepatutnya mereka diajar, dididik dari kecil dengan sistem hafalan kan. So bila mereka mula menghafal dari kecil, bila dah besar otak tu dia makin kuat kan. Sebab waktu kecil tu lah, waktu besar-besar Zaid, besar-besar Hamzah ni, waktu itulah otak mereka tengah berkembang kan. Neuron-neuron baru nak pergi ke satu neuron lain, macam tu lah kan. Tapi nak katanya kalau dari kecil kita tak gunakan
kehebatan minda mereka bila dah besar sia-sia. Tak ada apa-apa kan. Maksudnya otak mereka tu tak digunakan dengan baik kan. Okey. Dan bagi saya juga misalnya pada sistem pendidikan itu sendiri, saya nak refer juga kepada institusi keluarga kan. Jadi institusi keluarga ni ada mak, ada ayah. Mak ada maksimum 4 kan, tapi kena ada mak, kena ada ayah. Anak tak kisahlah ada berapa kan. Tapi nak katanya ibu dan bapa ini berperanan sebenarnya membentuk pemikiran anak-anak dari kecil untuk mempunyai agenda hidup yang lebih besar kan, iaitu untuk memiliki matlamat hidup sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam. Itu yang kita nak kan. So maksudnya institusi keluarga yang mantap, yang ada ibu, ayah dan anak-anak ni kena ada benda macam ni kan, kena membantu mengajar mereka untuk memiliki matlamat hidup yang jelas kan. Okey. Kalau sekarang kita cuba tengok barat pula kan, sebab sekarang kita nak bandingkan sistem Islam dengan sistem barat kan. Jadi kalau kita tengok dari segi material teknologi, mereka memang sangat maju ke hadapan. Memang kita tak nafikan. Bahkan kita kata sukar untuk kita nak tanding kehebatan teknologi diorang sekarang kan. Tapi dari sudut asasiah, dari sudut akhlak, dari sudut kepribadian, moral dan institusi keluarga itu sendiri, mereka hancur, lemah kan. Kalau kita tengok ke Australia kan, kita nampak macam kita rasa best dekat Australia sebab kita rasa diorang sangat understanding, kita rasa nilai moral diorang sangat hebat dan semua tu kan. Tak marah-marah. Macam kalau saya pergi hospital, konsultan semua baik. Kat Malaysia saya dengar yang sebaliknya. Macam Dr. Kamarul. Tapi itu cara kat sini. Maksudnya saya yakin kita sebagai pelajar, kita nampak kebaikan moral yang ada pada masyarakat barat di Australia kan. Tapi baru-baru ini ada satu bancian dibuat oleh kerajaan Australia. Mereka mendapati bahawa lebih 50% daripada kanak-kanak sekolah tak tahu siapa ayah mereka. Nak katanya kesan daripada luar nikah, kesan daripada runtuhnya institusi kekeluargaan itu sendiri kan. Okey. Itu barat. Itu yang kita nampak kan. Jadi kalau kita ikut sistem pendidikan barat yang ada sekarang ni, yang kita rasa maju dan moden ni, maka kita jadi sama macam mereka lah kan. Nauzubillah, tak tahu ayah siapa, mak entah ke mana kan. Lepas tu tak tahu Islam tu apa, tak tahu macam mana kita nak hidup atas dunia ni kan. Jadi hidup kita tak ada nilai, tak ada sasiah, peribadi rosak dan jiwa kita terbelenggu oleh belenggu-belenggu dunia kan. Okey, sebab itulah bila kita ikut sistem barat ni, kita pun jadi umat yang tak ada agenda, umat yang lemah, umat yang rosak. Jadi macam masyarakat kita sekarang kan. Dan akhirnya menjadi robot-robot yang diprogram hanya untuk mengikut agenda-agenda barat kan. Okey, wallahu alam. Jadi kesimpulan kat sini ialah kita kena sedar bahawasanya sistem pendidikan itu sepatutnya menjadi satu sistem yang dapat mentarbiah seseorang itu untuk jadi individu yang guna. Wallahu alam. Terima kasih kepada Puan Syarina. So sebelum kami menutup sesi pada malam ini kan, saya ingin membuka kepada hadirin hadirat dan tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya kan soalan-soalan kepada ahli panelis yang ada di hadapan ini. Siapa ada soalan, silakan. Ada mikrofon kat belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pusi dengan saya Muhammad Arif. Saya memang dari muda hingga ke kini sedang mendengarkan TV hujan-hujan dan juga persembahan yang telah diletakkan serta tanda pada panel. Cuma saya nak fokusi pandangan yang mungkin persoalan juga untuk dijawab oleh para panel. Saya mohon maaf jika pandangan saya ini mungkin bertentangan dengan ahli panel. Ini mengambilkan sikap keterbukaan kita dalam masyarakat. Saya lihat tadi semuanya mengulas tentang satu konsep hidup cara Islam ke arah kemerdekaan. Dan kita lupa mungkin tak diulas di sini bahawa negara kita